Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR Bahasa Melayu tahun 2 bersama dengan saya Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus melihat kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada akhir pembelajaran ini murid akan dapat mengenal pasti kata perintah dengan betul. Yang kedua, menggunakan 3 kata perintah dengan betul. Dan yang ketiga, murid akan dapat membina ayat menggunakan kata perintah secara gramatis. Jadi apa yang akan murid lakukan pada hari ini, apa yang akan kita belajari pada hari ini ialah kita akan melihat di dalam topik ataupun di dalam aspek tata bahasa, iaitu berkenaan dengan kata perintah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, lebih baik kita fahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata perintah. Okey, kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Okey, contoh yang kebanyakan digunakan orang, okey, seperti sila, tolong dan minta. Jadi ini adalah contoh-contoh kata perintah yang boleh kita gunakan untuk membuat ayat lah. Tapi contoh ini yang kebanyakan digunakan. Selain daripada itu, cikgu akan tunjukkan lagi contoh-contoh yang lain sebentar saja lagi. Cikgu harap murid dapat terus kekal bersama dengan cikgu sehingga tamat kelas kita pada hari ini. Baiklah, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 halaman 72 dan 73. Kita akan baca dialog petikan ini sebentar saja lagi selepas kita cuba fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata perintah, apa contoh-contoh dia, dan setiap kata perintah itu mempunyai kegunaan-kegunaan dia yang tertentu. Okey, menarik ya. Tajuk yang diberikan kepada kita hari ini ialah wah, mudahnya, ada gambar ketupat dekat situ. Kita akan lihat sebentar saja lagi. Okay, kita akan tengok dahulu contoh-contoh kata perintah. Sila. Okey, contoh yang pertama ialah sila. Yang kedua, tolong. Minta. Jemput. Harap. Usah. Dan jangan. Ini adalah contoh-contoh kata perintah. Sebenarnya ada banyak lagi contoh kata perintah, tapi pada hari ini kita akan fokuskan ataupun kita akan fahami terlebih dahulu contoh-contoh yang 7 contoh yang diberikan ini. Okey. Okey, contoh yang pertama ialah sila. Jadi macam mana contoh ayat yang boleh kita gunakan untuk contoh ayat yang kita akan gunakan menggunakan kata perintah sila ini. Okey. Sebelum tu kita fahamkan terlebih dahulu kata perintah sila ni digunakan untuk apa? Okey. Dia digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Sila ni kita guna untuk minta orang lakukan sesuatu, nak minta tolong orang tapi dengan cara yang tertib dan bertata susila, beradab lah, dengan cara yang beradab. Contoh, sila masuk ke dalam kelas sekarang. Silalah rasa hidangan yang saya sediakan ini. Nampak? Ini kita nak minta orang lakukan sesuatu dengan cara yang beradab. Okey, kita menggunakan kata perintah sila di hadapan. Jadi kalau murid pelajari dengan lebih mendalam, kalau tengok ayat contoh pada ayat yang pertama itu, sila masuk ke dalam kelas, di hujungnya tu ada titik noktah. Okey, di hujungnya tu ada titik noktah. Jadi ayat yang kita bacakan ini dalam satu intonasi yang mendatar lah, sila masuk ke dalam kelas sekarang. Tetapi sekiranya di hujung ayat ini ada tanda seru, atau tanda seru yang ada garis titik di bawah tu, jadi ayat ni secara automatik lah dia akan menjadi ataupun kita akan bacakan dia dengan satu intonasi yang lain sebab dia dah ada emosi dekat situ. Dia dah ada unsur dia dah masukkan unsur emosi dekat situ. Kalau ada tanda seru mungkin dibaca dengan intonasi yang lebih kasar. Okey. Kalau contoh yang kedua, kalau murid-murid perhatikan sila tu di hujung dia ada partikel. Ada partikel lah. Ada lah dekat situ. Silalah rasa hidangan yang saya sediakan ini. Jadi partikel lah ini diletakkan di situ untuk membuatkan ayat itu
menjadi lebih beradab dan lebih sopan apabila kita bercakap dengan orang. Lebih lembut lah, dia tak kasar. Jadi orang yang mendengar tu pun dia akan senang kita kata dia tak terasa hati lah. Jadi partikel lah ni digunakan untuk tujuan itulah. Okey. Contoh yang kedua, kata perintah jemput. Macam mana kita nak buat ayat menggunakan kata perintah jemput? Jemput ini kita gunakan untuk menyatakan maksud ataupun untuk kita mengajak ataupun mengundang seseorang. Jadi contoh yang pertama, jemput datang ke majlis hari lahir saya esok. Ataupun yang kedua, jemput makan kuih-muih ini. Sambil menunjuk kepada kuih-kuih itu kan. Ini adalah untuk kita mengajak ataupun mengundang orang. Okey, yang ketiga ialah tolong. Okey, tolong ni sudah pastilah tolong digunakan untuk meminta pertolongan ataupun bantuan. Contoh ayat dia ialah tolong tutup suis kipas itu. Ada titik kat sini saya tertinggal ada noktah. Yang kedua, tolong kupaskan buah mangga ini. Okey, contoh yang seterusnya ialah kata perintah harap. Okey, harap digunakan untuk menyatakan maksud keinginan mendapatkan sesuatu atau meminta dilakukan sesuatu. Harap ni kita buat ayat guna perkataan harap ni sebab kita nak bagi tahu yang kita inginkan sesuatu atau nak minta orang lakukan sesuatu. Contoh dia, harap kamu dapat hadir ke majlis itu. Majlis itu tu mungkin majlis hari lahir tadi kan. Harap dia nak kamu hadir. Okey. Harap puan dapat bersabar. Ini banyak kita dengar kan. Kalau macam dalam kes mungkin anak dia tiba-tiba masuk hospital ke kan. Lepas tu doktor akan cakap harap puan dapat bersabar. InsyaAllah anak dia akan sembuh. Macam itulah. Harap puan dapat bersabar. Jadi dia minta puan itu untuk bersabar. Contoh yang seterusnya ialah jangan. Kata perintah jangan ataupun usah. Ini membawa maksud yang sama, iaitu larangan ataupun tidak boleh melakukan sesuatu. Dia nak beritahu kita tak boleh buat benda ni ataupun no, tak boleh ya. Jangan. Okey, contoh dia jangan buang sampah di merata-rata tempat. Yang kedua, usah risau adik ataupun usah menangis adik. Itu contoh yang boleh kita gunakan lah. Cikgu dapat daripada banyak sumber lah, daripada internet. Cikgu dapat contoh-contoh yang boleh kita gunakan. Okey, yang seterusnya, yang keberapa dah ni ya? Kata perintah minta. Kata perintah minta ini digunakan untuk menyatakan maksud keinginan akan sesuatu. Kita nak minta lah. Okey, minta perhatian semua. Dia minta semua beri perhatian kepada dia. Tengok dia senyap. Macam itulah. Yang kedua, minta semua murid membawa kamus esok. Dia minta murid-murid bawa kamus esok. Itulah contoh-contoh dia. Okey, jadi kita akan pergi melihat kepada buku teks sekarang. Kita akan baca. Sambil kita baca, kita akan terus menjawab ataupun saya akan memberikan cadangan jawapan kepada tempat-tempat kosong ni lah. Jadi kita akan buat perbincangan secara maya macam ni sajalah. Kalau ikutkan dalam kelas secara Google Meet, lebih baiklah kita dapat bersoal jawab. Tapi pada kelas kali ini, video ni dihasilkan secara luar talian lah untuk mudah bagi murid-murid. Dia nak belajar pada bila-bila masa pun boleh kan. Tonton saja video saya. Okey, kata perintah. Okey, tajuk dia wah, mudahnya. Okey, tengok dialog itu. Nenek, tolong ambil daun palas itu. Hana dan kawan-kawan pula cakap, baiklah nenek. Tolong ni adalah kata perintah. Okey, seterusnya nenek, sila pisahkan daun palas itu. Pravin, minta lapkan daun itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Ada banyak ni kata perintah kat sini. Sila, minta, jangan. Okey, Pravin cakap apa? Nenek, ada tempat kosong dekat sini, kita akan fikirkan. Ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Nenek cakap, Pravin, okey, tempat kosong dekat sini, simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Okey, jadi apakah cadangan jawapan di sini? Okey, cadangan jawapan daripada saya ialah nenek, tolong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Pravin, sila simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Nampak?
simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong seperti ini, gambar yang pertama ni. Kemudian masukkanlah ketupat dalam tu. Tekan-tekan. Cikgu cakap pun macam cikgu pandai kan. Cikgu pun pernah cuba nak buat ketupat palas ni, tapi tak pernah jadi. Cikgu tak mencuba sangat lah, sebab tangan cikgu ni tak pandai lah. Mungkin ada antara murid-murid kat sini yang dah pandai buat ketupat kan. Tahniah cikgu ucapkan, kerana kamu tergolong dalam kumpulan yang tak ramai orang dapat buat ketupat palas. Okey, so Mem cakap apa? Wah, mudahnya nenek. Hana, okey, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Hana. Sume, pusing daun ke belakang kelongsong seperti ini. Kemudian tarik ekor daun itu. Nenek pun cakap, pandai Hana, cucuku sayang. Hahaha. Okey, tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Ada tempat kosong kat sini. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutannya. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Okay, Hana cakap, ketupat ini hendak diletakkan di mana, nenek? Nenek, masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi terlalu kuat. Hana dan kawan-kawan jawab, baiklah nenek. Jadi, jom kita tengok balik dekat atas. Ni macam mana kita nak jawab ni? Hana minta tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Jadi kata perintah yang paling sesuai diletakkan di sini ialah minta. Hana minta tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Macam tu cara dia. Yang seterusnya, yang nenek ni, selepas dia ketawa tu, apa yang akan kita isi dekat sini? Tarik terlalu kuat. Kata perintah apa dekat sini? Dia nak bagi tahu apa? Ya, jangan tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Okey, yang seterusnya, ketupat ni hendak diletakkan di mana, nenek? Okey. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Kata perintah dia, tolong. Itu kita hendak meminta tolong orang untuk berbuat sesuatu kan. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Takkan nak letak kata perintah jangan kat sini kan. Jangan masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Tiba-tiba nenek dia kata jangan letak kan. Tak boleh lah. Jadi kata yang paling sesuai ialah kita gunakan tolong. Okay. Buka api tetapi apa ni? Tolong terlalu kuat kah? Salah. Minta terlalu kuat pun salah. Jadi jawapannya sesuai ialah jangan terlalu kuat. Okay, jadi cikgu harap kamu semua faham apa yang dimaksudkan dengan kata perintah, dan contoh-contoh kata perintah pun kamu tahu kegunaan-kegunaan dia. Okey. Untuk tugasan, kamu akan lengkapkan latihan di dalam buku aktiviti jilid 1 halaman 83 dan 84. Okey, untuk kali ini tugasan kamu ada banyak sikit lah, ada 2 muka surat. Jadi kalau ada apa-apa masalah, nanti kamu boleh soal di dalam grup ataupun secara personal kepada cikgu. Okey, seperti biasa, tugas yang dah siap tu, latihan yang dah siap tu, hantar ke dalam Google Classroom. Jadi terima kasih cikgu ucapkan di atas perhatian dan kerjasama daripada kamu semua. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya tamatkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.